Okey, nombor 21. 21 apa jawapan dia? Boleh buat tak? Boleh buat ke tak boleh buat? Okay. Apa jawapan dia? 21. Okay, dia suruh ungkapkan T dalam sebutan R dengan W. Maksudnya T sama dengan apa lah ni? Okay, so kita nak T sebelah kiri, yang lain semua duduk sebelah kanan. Jadi macam mana nak buat? Jadi ini sebelah kanan ada T, jadi kita kena pindahkan ke sebelah sini. Maksudnya kena darabkan semua ni dengan 3T. So awak akan dapat 3T darab 2 RT, awak akan dapat 3 darab 2 jadi 6. R, T darab T jadi T kuasa 2. Tolakkan dengan 3T darabkan dengan T, akan jadi 3T kuasa 2. Sama dengan W. Okay, faham ni Okay, kemudian kita nak T sahaja, jadi ini sama, so kita boleh faktorkan dia, keluarkan T kuasa 2. Jadi yang dalam hanya tinggal apa? Kalau kita keluarkan T kuasa 2, yang ini tinggal apa? Tinggal 6R. 6R. Yang sebelah sini pula tinggal apa? 3. 3. Negatif 3. Okay. So tinggal W. Jadi sekarang ni apa yang kita boleh pindahkan? Lepas dah faktorkan, apa kita boleh pindahkan? Pindahkan apa? Kalau darabkan T kuasa 2 dengan darab dengan 10. Berapa darab 10? Tak perlu darab 10. Sekarang ni kita nak T sahaja. Jadi sekarang ni kita nak tinggalkan T sahaja. Kita kena pindahkan yang ini dulu, dalam kurungan ni dulu. So, jadi kita akan tinggal T kuasa 2. Yang kurungan tu akan berada dekat bawah. So, ini sebab dia darab. So, dia akan jadi bahagi. Okay, lepas tu kita nak T sahaja. Kuasa 2 pergi sebelah akan jadi apa? Punca kuasa. Punca kuasa 2. So, inilah jawapan dia. So, mana jawapan dia? A. Okay, so jawapannya adalah A. Okay, boleh sebab dia nak T tu mesti sahaja. Duduk sebelah kiri. Yang lain semua pindah sebelah kanan. Okay, kalau dah siap bagi tahu, saya pergi nombor 22. Dah belum? Dah cikgu. Dah Okay, seterusnya nombor 22. Okay, dia suruh cari P tu apa? Jadi kalau soalan macam ni, macam mana nak jawab, kita kembangkan dulu. Darabkan. Ini pun sama, darabkan dulu. Jadi awak akan dapat 6P tolak 6 sama dengan 4P tambah 4. Okay, lepas tu macam biasalah, kita susunkan P sebelah sini, nombor sebelah sini. So, dia akan jadi 6P, ini positif, pergi belakang jadi negatif. Sama dengan 4 ni kekal, negatif 6 pergi sebelah sini akan jadi tambah 6. Jadi awak akan dapat 6 tolak 4 jadi 2, 4 tambah 6 jadi 10. Dapatlah jawapan dia berapa? So, apa jawapan dia? Apakah jawapan dia? B. 5. 5. Okay. So, 5 jawapan. Ya. Okay, dah? Belum?
Ya, cikgu. Okey, 23. Okey, 2 per punca kuasa 2R kuasa 3 boleh juga ditulis sebagai, yang mana satu jawapan dia. Macam mana nak naikkan? Per ni nak naik atas. Kalau indeks, kalau dia adalah pecahan, dia adalah negatif. So, ini buang. Ini je lah yang buang. So, antara jawapan dia yang mana satu? Kalau punca bermaksud dia adalah pecahan. Dia mesti pecahan. So, pecahan dia punca kuasa 2. Jadi, kalau pecahan, dia 2 tu mesti berada di bawah. Okay, 2 berada di bawah. So, yang ini dah out. Sekarang, jawapan dia C ke D? Okay, ingat kalau dia adalah 2 kuasa negatif 1, ini bermaksud 1 per 2. Okay, kalau 2 kuasa 1 per 2, ini maksudnya punca kuasa 2, 2. Okay, kalau 2 kuasa 2 per 5, ini maksudnya adalah punca kuasa 5, 2 kuasa 2. Ataupun boleh juga dia jadi macam ni. Okey. Jadi sekarang ini yang mana satu? C ke D? Okey, macam mana nak tahu sekarang ni 2 ni ada ubah apa-apa tak? Ada tak kita ubah dia? Tak ada. Tak ada ubah. So kalau tak ada ubah, maksudnya dia seorang-seorang. Macam ni, 2 kekal. Kalau ada kurungan, maksudnya 2 pun adalah 2 kuasa negatif 3 per 2. Okey, kalau ini dia akan jadi macam ni. Okey, dia akan jadi 1 per punca kuasa 2, 2R kuasa 3. Okey. Ini kalau dia seorang-seorang, dia akan jadi macam ni lah. R tu sahaja yang akan turun ke bawah. Sebab R je yang ada indeks. Okey, so jawapannya adalah C. Boleh? Ini hukum indeks ni lah. Saya rasa dekat formula pun ada dia tulis ni. Kena rajin tengok je. Okey, boleh teruskan? Okey, saya teruskan . Okey, 24. Okey, ringkaskan. Kalau macam ni, pertamanya kita kena hilangkan kurungan. So, kalau ini dia akan jadi apa? M ni akan jadi berapa? Sudah awak ingat balik. Kalau ada kurungan, ada kuasa, jadi M ni mesti juga M kuasa 1, 1 darab 6. So, dia akan jadi M kuasa 6. K pula akan jadi berapa? 1 per 3 darab 6. Kalau kurungan, kita kena darab. 1 per 3 darab 6 jadi berapa? 2. 2. Okey, jadi yang pertama ni kita dah hilangkan kurungan. So, yang kedua tak ada kurungan, kita kekalkan sahaja salin balik. Yang bawah ada kurungan balik. Jadi, kita buka kurungan. Jadi, M tu akan jadi berapa? 2. Kurungan 2 dia ada 1 per 2. So, darabkan 2 darab 1 per 2 jadi berapa? 1. 1. So, 1 tak payah tulis pun tak apa. K akan jadi berapa? 2. 2. Okey. Dah tak ada kurungan, baru kita boleh selesaikan. Kalau darab kita tambah, kalau bahagi kita tolak. Jadi M 6 darabkan dengan M maksudnya tambahkan dengan 1. Bahagi maksudnya tolakkan dengan M pun 1. Okey, K pula. K ni kuasa 2. Darabkan dengan negatif 1 maksudnya tambahkan dengan negatif 1. Bahagi maksudnya tolak, tolakkan dengan 2.
So, selesaikan awak dapat berapa? M sama dengan berapa? M kuasa 6. 6. K kuasa saya ada salah K negatif 2 cikgu. Negatif 1. Negatif 1. Betul. Okay, K negatif 1. Okay, tapi jawapan tak ada dalam negatif kan? So sekarang negatif 1 ni maksudnya apa? Oh, maksud K negatif 1 ni dia adalah baru tadi saya tunjuk ke atas. Kalau negatif 1 maksudnya dia adalah pecahan. Negatif 1 maksudnya 1/2. Kalau kuasa negatif 2 maksudnya 1/2 kuasa 2. So sekarang ini maksudnya adalah K tu akan berada dekat Bawah. Okay, sebab dia negatif 1 dia dekat bawah. Kuasa 1 lah sebab K. Kuasa 1 K. So jawapannya adalah D. Okay. Indeks kalau faham konsep senang je. Okay, kalau dah siap bagi tahu. Dah cikgu. Dah Dah. Okay. Tengok nombor 25. Okay, diberi X nilai integer, carikan semua nilai X yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan. Ini. Okay, kerana kita kena cari dua-dua lah. Bermula kita cari 6. Tolak X lebih besar daripada 3 dulu. Cari dulu X tu sama dengan berapa. Okay, jadi macam biasa kita pindahkan 6 pergi belakang, dia akan jadi tolak. So, akan dapat negatif X lebih besar daripada negatif 3. Okay, bila tanda negatif kita nak pindahkan, sebab dia adalah bahagi, tanda ini kena berubah. So, tanda ni akan jadi lebih kecil atau sama dengan, so negatif-negatif jadi positif lah, 3. Okay, yang pertama dah siap. Yang kedua pula, yang ini pula, X lebih besar daripada 1 tolak X/2. Jadi kita pindahkan X tu pergi depan lah. Kita kumpulkan X sebelah sini. So X akan jadi X/2 lebih besar daripada 1. Okay, permudahkan kawasan sini. Ini kalau X ni maksudnya X/1. Jadi samakan penyebut. So dia akan jadi 2X tambah X. 2X tambah X/2 lebih besar daripada 1. So dia akan jadi 3X/2. Jadi 2 pergi sebelah akan jadi darab. 1 darab 2 jadi 2. Jadi X lebih besar daripada 2/3. Jadi kat sini kita boleh buat dia punya ketaksamaan. Dia akan jadi X lebih besar daripada 2/3. Lebih kecil daripada 3. Okay, maksudnya X tu sama dengan berapa? Okay, lebih besar tu bermaksud 2/3 tu tak termasuk. Okay, jadi dia bermula dengan nombor. Okay, nombor 3 mesti kena ada sebab sama dengan So, nombor 3 kena ada, nombor 2, nombor 1. Lepas tu ada kosong. Okay, ini kita kira sebagai kosong lah ni kan, kosong point something kan. So, kosong tak termasuk lah. So, jawapannya adalah 1, 2, 3. Okay, 2/3 sama dengan 0.6. Jadi dia mesti lebih besar daripada 0.6. So dia adalah 1 lah. 1, 2, 3. 3 mesti termasuk. 0 tak termasuk. Okay, boleh? Dah siap beritahu?
Dah cikgu. Okey, seterusnya nombor 26. Okey, penyelesaian bagi ketaksamaan ni apa dia? Okey, ni kena selesaikan. Kalau penyelesaian ni samalah, kita kena cari K tu apa. Jadi kita kena kumpulkan K sebelah sini lah. Okey, so kita akan dapat negatif K per 2. K positif pergi sini jadi tolak K. Lebih kecil daripada negatif 3 kekal 1 ni yang pergi belakang. So dia akan jadi tolak 1. Okey, sama juga ini kita kena samakan penyebut. Maksudnya ini darab 2. Ini darab 1 lah. So kita akan dapat negatif K tolak 2K per 2 lebih besar atau sama dengan negatif 4. So negatif K tolak 2K akan dapat negatif 3K. 2 pergi sebelah jadi darab. Jadi negatif 4 darab 2 jadi negatif 8. Okey, sekarang K sahaja. Kita nak pindahkan negatif 3. Negatif 3 ni darab pindahkan jadi bahagi. So tanda kena berubah. Jadi lebih besar. Negatif 8 per negatif 3. So kita akan dapat jawapan dia 8 per 3. Sebab negatif-negatif positif. So jawapannya adalah B. Ada soalan tanya Kalau ada yang tak faham. Dah belum? Dah cikgu. Okey, kita teruskan. 27. Okey, 27 ialah plot kotak. Cari julat antara kuartil bagi data di atas. Macam mana nak cari julat antara kuartil? Macam mana nak cari julat antara kuartil? Julat terbesar tolak julat terkecil lah. Bukan. Julat antara kuartil maksudnya kita kena cari Nilai maksimum. Titik tengah dia. titik tengah. Bukan. Nilai maksimum dia. Nilai maksimum pun bukan. Ke dia potong-potong. Julat antara kuartil adalah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Sebab kuartil kan? So kuartil tiga tolak kuartil pertama lah. Okey, so sekarang kita kena tahu kat mana kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Kalau ini apa? Ini tak maksudnya apa? Ini untuk apa? Kuartil pertama. Tak. Blok kotak yang pertama ni adalah menunjukkan apa ni? Tak ingat? Titik minimum. Titik minimum. Okey, nilai minimum lah. Okey, nilai minimum. Minimum tu betul lah. Okey, so yang ini adalah? Ini apa? Selepas nilai minimum, yang ini adalah? Kuartil pertama. Kuartil pertama. Yang ini pula? Kuartil kedua. Kuartil kedua iaitu median. Okey, ini adalah median Yang ini pula? Kuartil ketiga. Kuartil ketiga. Yang last kali ni apa? Nilai maksimum. Nilai maksimum. Nilai max. Okey.
blok kotak dia mesti kena ada 5 benda ni lah. Nilai maksimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan juga nilai maksimum. So, sekarang nak cari jumlah antara kuartil, kena tahu dua lah, kuartil ketiga dan juga kuartil pertama. So apakah kuartil ketiga? Ini senanglah, direct terus. 18. Tolakkan dengan kuartil pertama. Okey, sini berapa bacaan dia ni? Sini berapa ni? 13. Berapa? 13. 13. Okey, sebab dia 2 je beza dia. So ini kotak yang kelima. So maksudnya 1 lah kat sini. So 13. So apakah jawapan dia? A. 5. Okey, 18 13 adalah 5. Okey, sudah? Belum? Kita nak pergi nombor 28 pula. Boleh teruskan? Boleh cikgu. Okey, 28. Dia dah bagi min bagi nombor ini ialah 10. So, hitung nilai P. So, nak cari min, kita kena tambahkan semua data, bahagikan dengan bilangan data. Jadi, P tolak 4 tambah P tambah P tambah 2 tambah 2P tambah 2P tambah 3 bahagi dengan berapa? Ada berapa data? Ada berapa data? 5. 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. So, bahagi dengan 5, kita dapat 10. Okey, jadi P tambah P jadi 2P, 2P tambah P, 3P, 3P tambah 2P jadi 5P, 5P tambah 2P jadi 7P. So, 7P, saya potonglah, ini saya nampak sikit. Okey, P ni kita dah kira tadi, so ini kita dah boleh potong. So, sekarang tinggal negatif 4 tambah 2 tambah 3. Jadi berapa? Negatif 4 tambah 2 tambah 3 berapa? 1 cikgu. 1. Positif 1. 5 pergi sebelah akan jadi darab. So sama dengan 5 darab 10, 50. Selesaikanlah. Okey, 7P sama dengan 50 tolak 1. Jadi 7P sama dengan 49. P sama dengan 49 bagi 7. So apa jawapan dia? 7. 7. Okey, B jawapan dia. Okey, sudah? Belum? Saya dah cikgu. Nombor 29. Di antara berikut yang manakah bukan ciri-ciri bagi satu graf mudah tidak terarah? Okey, graf mudah tidak terarah. Okey, maksudnya dia mesti tidak mempunyai arah. Graf mudah tak ada gelung, graf mudah tidak berbilang tepi. Jadi ciri-ciri berpemberat ni graf mudah boleh ada pemberat. So A lah bukan jawapan dia. So A lah jawapan dia. Bukan ciri-ciri graf mudah. Ciri-ciri graf mudah tidak mempunyai arah, tidak terarah. Tiada gegelung, tiada berbilang tepi. Okey, kalau graf mudah saja dua ini ciri dia. Tapi dia kata tidak terarah, so mesti tak ada arah. Okey, jadi pemberat pun tak ada lah. So A lah jawapan dia. Okey, boleh? Okey, 30. Antara berikut yang manakah ialah pokok? Okey, yang mana 3 ni pokok? Apakah syarat-syarat pokok?
Kalau tidak boleh lebih daripada 5. Sekejap, bukan. Dia boleh lebih 5. Apa yang 5 tu? Okay, ciri pertama pokok. Okay, bilangan tepi. Bilangan bucu. Tepi, bucu. Bilangan tepi. Bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Kalau tepi dia 4, kalau bucu dia 4, tepi dia 3 lah maksudnya. Kalau bucu dia 5, tepi dia 4. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, hanya ada satu jalan sahaja untuk pergi setiap bucu. Hanya ada satu jalan sahaja. Kalau macam ni nak pergi ke S, kita boleh pergi daripada sini, kita boleh pergi daripada sini. So A ni bukan. Yang pertama pun dah tak tepati lah. 4 bucu, 4 tepi, salah. Kalau B, 4 bucu, 5 tepi, lagilah salah. Lagipun nak pergi satu bucu tu ada banyak jalan. Boleh pergi ikut sini, boleh pergi ikut sini, boleh pergi ikut sini. So salah. Kalau C ni pokok ke tidak? Syarat pertama, bilangan tepi dia sama dengan bilangan bucu tolak 1. Tepi dia ada 3, jadi bucu dia ada 4. So, syarat pertama dipenuhi. Syarat kedua, hanya ada satu jalan sahaja untuk pergi setiap bucu. Contohnya nak pergi 3, sini je. Nak pergi 1, sini je. Nak pergi 4, sini sahaja. Jadi, dua-dua memenuhi syarat. So, C dah jawapan. Kalau B, kalau kita tengok dia ada gelung. Ada gelung. So, bukanlah pokok dia tak ada gelung. Pokok dia hanya, dia tak ada berbilang tepi, tak ada gelung. So, jawapannya adalah C. Ciri-ciri dia tu ingat pokok. Bilangan tepi kurang daripada bilangan bucu. Dah juga hanya ada satu jalan sahaja nak pergi ke setiap bucu. Itu adalah pokok. Boleh Terus pergi seterusnya. 31, soalan metrik. Cari nilai X. Ingat lagi macam mana nak kira ni? Nak kira ini, kita kena kira ni dulu. Darabkan dulu ini. Dia akan dapat X5 ni kekal dulu. So, 2 ni kalau kat luar kita kena darabkan 2 sekali. So, tambahkan dengan kurungan 2 darab negatif 2 jadi negatif 4. 2 kali 4 jadi 8. Sama dengan 5, 11. Lepas tu kita pindahkan ini pergi belakang, dia akan jadi apa? 5, 11 ni kekal. Yang ini pergi belakang dia akan jadi? Negatif. Negatif, tolak. So, negatif 4, 8. Jadinya, so kita selesaikanlah. 5 tolak 4 dia akan jadi 5 tambah 4. 11 tolak 8. So dia akan dapat 9, 3. Jadi X tu sama dengan 9 lah. Jawapan ni sebenarnya dia salah ni. Jawapan betul. Sini sepatutnya dia kena letak 3. Kesilapan kat sini sebab dia mesti sama sebelah sini dengan sini. Jadi yang ini jawapannya 9. Tapi abaikanlah sebab dia nak X sahaja. So X sama dengan 9 lah jawapan dia. Soalan ni ada salah, nanti awak betulkan lah. Soalan ini, sini sepatutnya adalah 3. Ini bukan 5, ini adalah 3. Jadi sini awak akan dapat 3 jugalah. Sama macam sebelah. Ini pun 3. Ini pun 3. Jadi X 9, bawah 3. Boleh Sama je cara lain. Kalau 32 macam mana?
Okey, kalau kita tengok peringkat dia, ini adalah peringkat 2-1 kan. Ini peringkat 2 kali 1, yang ini peringkat 1 kali 2. So jawapan dia mesti 2 kali 2. So jawapan ini salah lah. So antara A dengan B jawapan dia. Jadi ini darab ini darab ini darab ini darab ini. So akan dapat negatif 1 kali 1, 2 kali 1, negatif 1 kali 3, 2 kali 3. So jawapannya akan jadi negatif 1, 2, negatif 3, 6. Okay, so jawapannya adalah B. Kalau tak confident, kira peringkat dulu nak cari jawapan dia. Okay, 2 lajur 1 baris, darabkan dengan 1 lajur 2 baris. So jawapan dia nanti 2 lajur 2 baris. Okay dah? Okay, dah siap cakap. Dah cikgu. Okay, 33. Okay, diberi set semesta adalah ini. P persilangan Q ialah set kosong. Maksudnya P dengan Q ni tak boleh bersilang. Dan P adalah subset kepada R. Maksudnya P mesti berada dalam R. Okay, jadi yang manakah antara A, B, C, D ni adalah jawapan dia. Kita tengok yang pertama, P bersilang dengan Q sama dengan set kosong. P dengan Q tak boleh bersilang. Okay, A pun tak bersilang, betul. B tak bersilang. C tak bersilang. D pun tak bersilang. Okay, so semua betul. Sekarang ciri yang kedua, P mesti berada dalam R. Okay, A, P berada dalam R, betul. Yang ini R dalam P. So yang B ni salah. Kalau C, P berada di luar, salah. Kalau D, P pun ada kat luar. So salah lah. Jadi jawapan yang betul hanyalah A. P subset kepada R, P mesti berada dalam R. Okay, so itu jawapan yang susah je jawapan dia. Okay, 34. Okay. Kawasan yang berlorek dalam gambar rajah Venn itu mewakili set. Set yang mana? A, B, C, D. Kalau ini awak confuse, letak nombor. Okay, sini 1, sini 2, sini 3, sini 4. Yang ruang kosong belakang ni 5. Okay, cuba cari jawapan apa nanti yang dapat 3. Okay, kalau yang pertama ni P kesatuan Q, kita tulis dulu dia punya unsur dia apa? P kesatuan Q maksudnya 1, 2, 3, 4. Kan P kesatuan Q maksudnya semua sekali. P dan Q. So 1, 2, 3, 4 bersilang dengan R pelengkap. R pelengkap yang bukan R. So yang bukan R 1, 2, 3, 5. Jadi apakah yang sama antara dua ni? Apa yang sama? 2 dengan 3. 1, 2, 3. Okay, so bukanlah. Sebab kita nak jawapan 3 je. So jawapan A bukan. Okay, cuba cari B, C, D. Yang mana satu jawapan dia? Cuba awak buat. Kalau sini saya tulislah P pelengkap sama dengan yang bukan P. 3, 4,
5. Kalau R pelengkap, apa tadi? 1, 2, 3, 5. Okey, kalau P 1, 2. Kalau Q sahaja, kalau Q 2, 3, 4. Kalau R 4 sahaja. Okey, B apa jawapan dia awak dapat? 4. 4. Okey, kita tengok P pelengkap. P pelengkap 3, 4, 5 kesatuan dengan Q. Kesatuan dengan Q 2, 3, 4. Maksudnya 2, 3, 4, 5 lah. Okey, kesatuan kita kena ambil semua nombor. So 3, 4, 5, ni 2, 3, 4. So kita ambil P kesatuan yang ini. Ini maksudnya adalah 2, 3, 4, 5. Okey, pelengkap P dengan Q. So 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Q. Okey. Bersilang dengan R, pelengkap 1, 2, 3, 5. Apa yang sama kat sini? Apa yang sama? 2, 3, 5. 2, 3, 5. Jadi B pun bukanlah. Kalau C, P persilangan Q. Kita buat yang pertama dulu. P persilangan Q. P persilangan Q maksudnya apa yang bersilang antara P dengan Q. Okey, ni P, ni Q. So apa yang sama dengan P dengan Q? Apa yang sama antara P dan juga Q? 2. 2 sahaja kan. Okay, so letak 2. Bersilang dengan R pelengkap. R pelengkap adalah 1, 2, 3, 5. So apakah yang sama? 2. 2. Okay. 2 bukan sebab yang next 3. So kita check yang last sekali. Last sekali kita check P pelengkap bersilang dengan Q. P pelengkap bersilang dengan Q. P pelengkap 3, 4, 5. Q 2, 3, 4. So apa yang sama antara dua ni? Ya, dia bersilang. Bersilang apa yang sama? Kalau kesatuan kita ambil semua sekali. So, sekarang P pelengkap dengan Q apa yang sama? Tiga, 4. 3, 4. Okey, bersilang dengan R pelengkap. R pelengkap tadi 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. So, apakah yang sama antara dua ni? 3. 3. So, dapat jawapan dia 3. So, 3 saja kita lorek. So, jawapannya adalah D. Okey, boleh. Kalau soalan set macam ni, awak senaraikan unsur dia. Buat sendiri nombor ni. Kalau dia bagi ABCD, buatlah ABCD. Kalau tak ada apa-apa, tulis nombor. Okey. Kalau dah bagi tahu. Kita ada 5 soalan lagi. Dah, belum? Dah cikgu. Okey, tengok nombor 35. Okey, Raja 13 menunjukkan garis lurus RS pada satu kartesen.
Persamaan garis lurus RS ialah apa? Okey, bila persamaan garis lurus, kita kena tahu dia adalah ini, Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita kena tahu M, kita kena tahu C. So sekarang kita nak cari M dulu. Nak cari keturunan macam mana? Okey. 2 tolak Y1. Apa dia? Y2 tolak Y1 tu Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ataupun kita boleh guna yang pintasan M sama dengan negatif pintasan Y bahagikan dengan pintasan X. Okay, so mana-manalah. Okay, kalau macam ni nak guna yang ni, aku nak tahu lah koordinat ini berapa. Kita tahu yang ni. So kalau yang ni koordinat dia 3, 0. Yang ini koordinat dia 0, negatif 2. So bolehlah cari. Okay, awak akan dapat Y dulu negatif 2. Okay, tolak 0 bahagi dengan 0 tolak 3. So awak akan dapat negatif 2 per negatif 3. So sama dengan 2 per 3. So M dah dapat 2 per 3. Jadi automatik yang ini, yang negatif ni salah. So sekarang C pintasan Y. So pintasan Y yang inilah. Negatif 2. So kita akan dapat Y sama dengan 2 per 3X tolak 2. So jawapannya adalah C. Ingat kalau persamaan garis lurus je, ini. Okay, M keturunan, C pintasan Y. Okay. Keturunan apa kalau nak guna pintasan, sama je. Dia ada negatif, pintasan Y negatif 2. Bahagikan dengan pintasan X 3. Sama juga 2 per 3. Okay, sama je. Okay, boleh teruskan. 36. Okay, seteruskan Tak sempat bagi tahu Okay, Rajah 36 menunjukkan dua garis lurus RST dan SUV pada satu satah kartes. Okay, U ialah titik tengah SV. Okay, U tengah-tengah maksudnya jarak sini dengan jarak sini sama. Cari pintasan X bagi garis lurus RST. So, dia nak cari pintasan X. Dia nak cari sini. Ini adalah pintasan X. Berapakah nilai dekat sini? Jadi nak cari sudut kat sini, kita kena tahu sini berapalah. Okey, kalau 3, 4 bermaksud sini adalah 4, sini adalah 3. Okey, jadi bila tengah-tengah jarak dia mesti sama. So kalau sini 3, sini mesti 6. Kalau sini 4, sini mesti berapa? Kalau sini 4, 4 lagi. So sini akan jadi berapa nilai guys? Berapa? 8. 8. Okey, sini kita akan dapat 8. Okey, kalau 6, 8. Apa lagi kita nak cari? Kita nak cari X. Okey. Okey, sekarang kita nak cari X berapa. Kita kena tahu dia punya persamaan. Persamaan macam biasa, persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, C kita dah dapat 8. C lah pintasan Y. Nak cari M je. M kita dah ada 2 titik. Yang ini kalau titik dia adalah 0, 8. Jadi cari M dia dulu. M sama dengan berapa tadi? 12 tolak 8.
bahagikan dengan X. 2 tolak kosong. So akan dapat 4 bahagi 2. So dapat 2. Jadi persamaan yang kita dapat kat sini lah Y sama dengan 2X tambah 8. C dia sama dengan 8. Okay, jadi sekarang nak cari titik kat sini, pintasan X. Bila pintasan X, Y ni adalah kosong. Okay, bila pintasan X, Y sama dengan kosong. So katakan Y tu dengan kosong, 2X tambah 8. Macam tu nilai X. Jadi 2X sama dengan 8 bagi sebelah, jadi negatif 8. X sama dengan negatif 8 bagi 2. So dapat negatif 4. Dapatlah jawapan dia C. Okay, dah siap beritahu. Dah cikgu. Okay, 37. Soalan kebarangkalian. Okey, sekeping kad dipilih secara rawak. Nyatakan kebarangkalian bahawa kad yang dipilih bukan nombor perdana. Okey, bukan nombor perdana, cari berapa nombor bukan perdana, bahagikan dengan semua nombor. Okey, yang mana bukan nombor perdana? 2 perdana ke tidak? 2 ya. 5, Ya. 7, Ya. 9, Ya. 9. Tak. Tak, 9 boleh bagi 3. So 9 bukan nombor perdana. 11? Ya. Ya. 13? Ya. Ya. 15? Ya. Tak. Tak. Sebab boleh bahagi dengan? Sebab dia boleh bahagi dengan 5 dan juga 3. So bukan. 17? Bukan. Ya. Ya, 17 tak boleh bagi apa-apa. So 17 nombor perdana. Okay, dia hanya boleh bagi 17 dan 1 sahaja. 21? Tak. Bukan. Sebab boleh bahagi 3. 23? Ya. 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 25? Tak. Tak, sebab? Dia boleh bahagi 5 kan. So dia bukan. 29? Ya. Ya. Jadi bukan nombor perdana, kita ada 4. Daripada semua sekali ada berapa? 12. 12. So 4 per 12 kecilkan dapat? 1/3. 1/3. So A lah jawapan dia. Mudah je kebarangkalian ni. Okay. Okay, teruskan 38. 38. Kebarangkalian lagi. Okay, jawab 38 menunjukkan bilangan murid dan kebarangkalian memilih seorang murid mengikut kumpulan pencapaian dalam tingkatan 5. Hitung bilangan murid dalam tingkatan 5. Jumlah bilangan murid. Berapakah semua bilangan murid dalam tingkatan 5? Okay, kebarangkalian untuk cemerlang 38. Selamat 1/2. Harapan tak tahu. Tapi dia bagi bilangan dia 20. Jadi macam mana kita nak buat? Cari kebarangkalian harapan. Macam mana nak cari kebarangkalian harapan? Tak tahu. Okey, ini dia dah bagi cemerlang selamat. So harapan kebarangkalian semua sekali dipilih adalah 1. Ingat, 1. 1 untuk semua dipilih.
So, sekarang kita nak cari harapan, tolakkan dengan 2 ni lah. Tolakkan dengan 3/8, tolakkan dengan 1/2. So, berapa dapat kebarangkalian harapan? Satu per 8. 1/8. Jadi kebarangkalian harapan adalah 1/8. Jadi macam mana dapat 20? 1/8 daripada jumlah semua tingkatan 5 ni, katalah X sama dengan 20. Jadi X sama dengan 20, 1/8 pergi sebelah dia akan jadi 8/1 lah. So darabkan dengan 8. So akan dapat jawapannya adalah D. 160. 160. Okay, itu cara dia. Kalau macam ni nak cari macam mana? Tolakkan dengan 1 sebab semua sekali adalah 1. Jadi bila dapat harapan 20 orang, 1/8 daripada semua akan dapat 20. Dapatlah cari nilai dia. Okay, dah? Dah, cikgu. Okay, 39. Soalan songsangan ni. P berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Q. Okay, P bila berubah secara songsang, maksudnya dia darab teruslah dengan punca kuasa 2Q. Punca kuasa 2Q. So bila ketukar kepada sama dengan, dia kena ada K. Okay, so sekarang dia tak ada punca kan? So punca ni kalau kita tukar kepada bentuk indeks, dia akan jadi apa? Tukarkan punca kepada indeks. Punca kuasa 2. Sama dengan berapa? So jawapan untuk C dengan D ni dah salah. Antara A dengan B. KQ kuasa 2. Kalau kuasa 2 dia tak ada punca. Dia mesti kuasa 1/2. Okay, bila indeks kuasa 1/2 tu maksudnya punca kuasa 2. Okay, so jawapannya adalah A lah. Okay, ingat indeks A kuasa 1/2 bermaksud punca kuasa 2A. Kalau A 1/3 bermaksud punca kuasa 3A. Jadi kalau kita nak tukar ini kepada indeks, menjadi pecahan macam ni lah. Punca dia akan jadi pecahan. Okay, so seterusnya nombor last sekali, 40. Okay, masih lagi soalan ni. Okay, dia bagi W sama dengan berubah secara langsung dengan X per Y kuasa 2. So kita kena tukarkan kepada bentuk sama dengan, kita akan dapat W sama dengan KX per Y kuasa 2. Bila kita nak cari nilai ini, kita masukkan nilai ini dalam ini. Cari nilai K dulu. Ambil semua nombor ni, masukkan dekat sini. Okay, bila W sama dengan 2, K, X sama dengan 6, Y pula sama dengan 3 kuasa 2. So awak akan dapat K sama dengan 2 bahagi akan jadi darab. Darabkan 3 kuasa 2 jadi 9. 6 ni darab jadi bahagi 6. So awak akan dapat K sama dengan berapa K? Berapa? 3. 3. 3. Okey, awak akan dapat 3. So masukkan balik dalam persamaan ini, awak akan dapat persamaan yang baru. W sama dengan 3 X per Y kuasa 2. So sekarang ini baru kita masukkan nilai yang ini ke dalam ini. Okey, saya tukar warna biru dah. Okey, masukkan yang biru ni, masukkan dalam persamaan ini pula. So W sama dengan 9. 3 kekal, X sama dengan R. Y sama dengan negatif 2. Negatif 2 kuasa 2. So awak akan dapat, saya bawah sikit lah. Okay, awak akan dapat 9 sama dengan 3R per 4. Negatif 2 kuasa 2 sama dengan 4.
Jadi 3R sama dengan 4 kali 9, 36. Jadi R sama dengan 36 bagi 3. Dapat 12. 12. Okey, selesai. Okey, ada soalan? Dah? Belum? Dah situ. Okey. Okey, so lepas ni dah tak ada PDPR Kita dah tak ada PDPR, so kita kelas bersemuka. Jadi kumpulan A kita akan jumpa minggu depan. Kumpulan B minggu depan awak siapkan set 2, kertas 2 tu dah. Siapkan kertas 2. Sepanjang minggu tu kita tak ada PDPR awak kena belajar sendiri. Jadi kalau ada soalan boleh PM saya lah. Okey, untuk kumpulan 1, kumpulan A, kita jumpa minggu depan bawa modul ni. Kita buat sama-sama kat sekolah lah. Okey? Ada apa-apa soalan?